Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Siaran rakaman khas analisis awan ini dilakukan di mini studio di UTM Skudai ini. Dan saya amat bertuah kerana saya berpeluang akan menembuah seorang tokoh, seorang anak muda yang mempunyai kelayakan yang luar biasa dan substance atau bidang kajian beliau ini satu kajian yang penting kepada negara kita dan bagaimana kita melihat masa depan, kerana kita tahu negara kita sebuah negara beriklim tropika. Isu saban tahun yang kita hadapi adalah isu berkaitan dengan food security, berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan tenaga, berkaitan dengan air misalnya. Kalau baru-baru ini kita baru menghadapi satu bencana yang besar, banjir ataupun beberapa negeri terkesan amat buruk sekali akibat daripada bencana banjir, akibat hujan yang begitu tinggi ataupun puratanya pada ketika itu. Dan tapi kita gagal mengawal ataupun bagaimana kita menguruskan banjir. Satu ketika dahulu di Lembah Kelang dan kita sudah masuk musim ini, selepas musim monsun, suasana kering. Saya di Kuala Lumpur, di Selangor, menghadapi masalah kekurangan air ataupun catuan air. Apa sebabnya? Kerana kita gagal menguruskan bagaimana air ini begitu penting ketika banyaknya hujan dan bagaimana kita menyimpan untuk masa-masa kecemasan ataupun musim kering. Itu yang akan saya bincangkan. Kerana seorang pengkaji, seorang penyelidik di UTM ini ada kelayakan tentang itu. Saya bersama dengan Dr. Noryati Abdullah. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menerima saya di UTM ini. Pensyarah kanan Fakulti Biosains dan juga Kejuruteraan Perubatan Universiti Teknologi Malaysia dan banyak jawatan-jawatan lain. Itu yang akan kita bicarakan dengan beliau. Dr. Noryati, seorang penyelidik dalam bidang air, terutama dalam rawatan air sisa ataupun sawit misalnya. Mengapa ini menjadi bidang tumpuan? Kan kita tahu wanita, seorang ibu muda bergelar ataupun penyelidik akademia di universiti, ataupun bergelumbang dengan air yang busuk, tempat-tempat yang kotor, bidang yang tidak glamour. Mungkin kalau jadi doktor perubatan, orang panggil doktor perubatan kan, pakar dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi kenapa bidang air sisa sawit ni? Saya nak tahu. Itu saya rasa daripada tadi saya fikirkan, kenapa bidang ini, Dr. Noryati? Terima kasih Cik Nazri kerana sudi bersama-sama dengan kita di UTM pada hari ini. Bila kita menyebut tentang air sisa sawit, memang kita membayangkan air sisa yang busuk terhasil daripada pemprosesan minyak sawit di kilang yang mungkin tidak kelihatan begitu menarik lah sebagai tempat kerja untuk wanita terutamanya. Tetapi saya memilih bidang sawit ni kerana keunikannya sebagai sumber minyak di dunia selain daripada minyak soya, minyak jagung, kacang dan sebagainya lah. Jadi oleh kerana negara kita Malaysia merupakan pengeluar kedua terbesar selepas Indonesia. Jadi kita tahu sawit adalah sumber ekonomi terpenting negara. Jadi kita nak mengekalkan kepesatan dan sumbangan sawit kepada ekonomi, tapi kita tak boleh lupakan betapa pentingnya kelestarian alam sekitar. Jadi sebab itulah saya memilih bidang air sisa sawit. Selain ia menjanjikan kepuasan dalam penyelidikan bagi saya. Okey. Adakah itu juga bermula dengan ekosistem, orang kata pun doktor dibesarkan di kampung, di Segamat, di negeri Johor ini. Tahulah di mana-mana Ceruk Rantau Johor ni kita lihat orang kata pun sayup mata memandang ladang sawit. Kalau ke Kulai, kalau ke orang kata pun Kota Tinggi itu ataupun di bahagian-bahagian di Segamat dan sebagainya, itulah lapang mainan orang Johor. Adakah itu juga menjadi sumber inspirasi? Itu juga menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya dibesarkan dengan arwah datuk yang bekerja dengan menjadikan sawit sebagai sumber pendapatan. Kemudian sekarang bila ayah saya berpencen pun hobinya menanam sawit dan mengerjakan ladang sawit. Jadi saya rasa saya telah melihat sawit sejak kecil hinggalah sekarang. Dah didedahkannya. Yes. And then kebetulan pula bila saya beli rumah, balkoni rumah pun menghadap ladang sawit. Jadi kebetulan. Yeah. Jadi bila kita dah biasa dengan suasana tu dan bila kita telah dewasa dan kita menyedari bahawa sesuatu perkara tu memberikan makna kepada masyarakat dan mempunyai kepentingan kepada negara. Jadi oleh kerana saya memilih kerjaya sebagai pensyarah, saya menjadikan sawit itu sebagai suatu bidang yang penting bagi saya.
Kerana kita telah terdedah dengan mungkin kepentingan sawit sebagai sumber pendapatan keluarga. Jadi sekarang kita melihat sawit tu sebagai sesuatu yang penting untuk ekonomi negara. Jadi kenapa tidak saya meneruskan penyelidikan dalam bidang sawit? Bagaimana status kita pada hari ini, Dr. Nur Hayati, sebagai penyelidik, sebagai yang melihat apa yang berlaku di depan mata? Kita tahu kilang-kilang sawit kita beroperasi di seluruh negara dan cara mereka menguruskan sistem sisa, rawatan sisa, tak kira lah hampas kapal sawit dan segala berkaitan dengan sawit termasuk airnya. Adakah kita sudah ada orang kata pun anjakan yang begitu besar dalam rawatan sisa ataupun statusnya bagaimana, Dr. Hayati sekarang? Pada tahun lepas saya telah menjalani latihan industri selama lebih kurang 12 bulan. Di sebuah ladang sawit dan juga kilang sawit lah di sekitar Johor ni. Jadi daripada pengalaman saya, kita mendapati bahawa industri itu berkembang dengan pesat, tetapi teknologi perawatan air sisa sawit itu masih lagi menggunakan teknik yang lama. Maksudnya tak selari? Dari sudut production, dari sudut pembuatan, dari sudut production, pengilangan dan sebagainya mungkin ada peningkatan. Tetapi dari segi perawatan air sisa, kita lihat teknologi yang digunakan di Malaysia, contohnya kolam anaerobik, kolam takungan untuk air sisa, telah dilaporkan dalam literature sejak tahun 1980-an lagi. Jadi kita melihat Malaysia mempunyai potensi, terutamanya sekarang ni dengan penghasilan renewable energy, tenaga diperbaharui, demi mengekalkan kelestarian alam sekitar. Jadi setiap kilang sawit disarankan untuk mengekalkan teknologi hijau ni dengan memperkenalkan penggunaan digester anaerobik di setiap kilang. Jadi pengalaman saya menjalankan training tu, kita dapat lihat betapa pentingnya untuk kita capture methane gas sebagai salah satu sumber renewable energy. Jadi setiap kilang digalakkan untuk mempunyai anaerobic digester sendiri. Jadi apa yang saya lihat, teknologi itu mendapat sambutan baiklah daripada pihak-pihak pengilang, pengusaha-pengusaha sawit. Jadi saya membayangkan dan boleh menyumbang kepada grid nasional. Ya, menyumbang kepada penggunaan tenaga elektrik. Ataupun menyumbang kepada penghasilan biodiesel seperti yang diwawal oleh kerajaan kita lah baru-baru ni. Jadi saya rasa kalau negara kita menyambut baik seruan ke arah penghasilan renewable energy menggunakan air sisa sawit, saya rasa negara kita boleh mendapat setanding dengan negara-negara Eropah yang merawat air sisa industri lain. Okey, itu yang kita nak tahu lebih lanjut. Tetapi dari sudut kajian tentang air ni, doktor terlibat banyak hal ataupun banyak bidang dalam asosiasi ataupun persatuan air antarabangsa dan antara jawatankuasa termuda dalam jawatankuasa jawatan bertaraf antarabangsa ini. Jadi bagaimana adaptasi itu dilakukan dan bagaimana manfaat kepada Dr. Nur Hayati sendiri dan juga kita lihat industri air dan juga penyelidikan air di negara kita. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini.